Jadi C4. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, Alhamdulillah. terima kasih kerana datang ke kelas cikgu online. Walaupun Sama-sama. berapa orang datang ni, kita ada 8 orang 2, Yes. 4, 6, 8 orang sahaja. So jadilah diteruskan 8 orang daripada 16, 16 17. Orang berapa orang? Kita orang 17. 17 lagi berapa orang tak ada? Kalau dah 17, 8 orang tak ada. 9 orang. 9 orang tak ada. Ni salah idea ni, baru nak masuk korang ni semua selai masuk. Buka cam. Buka webcam. Buka webcam berada. Buka webcam berada. Kita dengan percintaan seragam 20 cm per second. Berapakah GSIM X? Mungkin mana cikgu sebut itu GSIM X tu dia mencari macam tak best pula. Kita pakai keyboard dia. Boleh. Okay. So, kamu kena cari apa? Cari daya bersih dulu Daya bersih adalah F sama dengan 60 tambah 20 tolak dengan 20 tolak 10. Kenapa tolak tu? Sebab bila daya yang bergerak ke hadapan mesti ada daya yang menentang, iaitu daya bersih So, hasil kamu dapat daya bersih kamu ialah 50 Newton. Okay. So, gunakan formula balik. Ini ada 4 perkara yang disebut bila keluar kiraan. Pertama, keluarkan maklumat di atas dalam soalan. Yang kedua ialah apakah formula yang kamu nak pakai. Yang ketiga ialah buat jalan kira. Yang keempat ialah jawapan akhir dengan setengah ini. Okay, so 50 sama dengan 100 tambah X. Kenapa 100 tambah X? Kita bahawa F sama dengan MA kan. So, MA ni adalah GSIM. Okay. GSIM. So, GSIM ni datang mana? Datang daripada hasil tambah GSIM X tambah 100. Okay. Substitute dia masuk dalam ni, kamu akan dapat darab dengan 0.2. 0.2 datang mana? 0.2 datang daripada 20 cm S negatif 2. So cm tu kita buangkan jadi 20 darab dengan 10 negatif 2. Negatif 2 datang mana? Daripada sentimeter. Ini kamu nafal kan? C ialah 10 kuasa negatif 2. So S negatif 2 So bila kamu dapat ni, kamu dapatlah 20 iaitu 2 ke belakang, 1, 2. Jadi timbangan di situ ialah 0.2, ini ialah kamu dapat jawapan dia. So gunakan semua sekali substitute dan jadikan X sebagai tajuk utama dan kamu dapat 150 kg untuk di sini. Okay, faham? Faham. Ini semua simple matematik dipanggil Yang penting kamu tahu bahawa bila melibatkan daya gunakan formula F sama dengan MA. Contoh daya sebesar 250 Newton digunakan bagi menarik objek berjisim 70 kg di atas permukaan lincin. Perkataan atas permukaan lincin ni maksudnya ia tidak melibatkan geseran So kalau daya gerak ke hadapan, kita ada menentang kan. Untuk soalan ni, dia letakkan perkataan di atas permukaan lincin. Maksud permukaan lincin maksudnya tiada geseran. Jadi kalau kamu tarik 250, maka daya bersih kamu adalah 252. Faham Faham. Di sini dia minta apa? Berapakah pecutan? Seperti biasa, keluarkan maklumat. Maklumat yang kamu nampak sini ialah pertama daya bersih kita ialah 250 dan jisim kita ialah 70. Kalau jisim dia 70 mesti berat dia berapa? mg. So 70 darab dengan 9.81. Okay. Mendapat dia punya Newton. Ini untuk berat je lah. Tapi dia tak kaitan berat sebab ni bergerak ke kanan kan. Kalau ke kanan maksudnya bergerak ke arah positif. So menggunakan formula F sama dengan MA juga. Terbalik dah MA juga. Tak apalah, samalah. Sama. AM ke sama je, faham Faham. So gunakan formula ni balik. So kita nak cari A kan. So, jawapan dah bagi ni. Macam mana dapat A? Jadikan A sebagai tajuk utama. Senang je. F bagi dengan M. So F kita ialah 250 bagi dengan M. M kita apa? So tak perlu cari berat. Kita cari M.
iaitu jisim saja. Bagi dengan 70 dan kamu akan dapat jawapannya 3.57. Okay, so dalam keadaan ni tiada geseran sebab kita gunakan permukaan lincin. Okey, jelas untuk soalan ni? Cikgu, tolong ulang balik Ulang kat mana? yang bahagian A sama dengan FM. Okey, F sama dengan AM ni benda yang sama je. F sama dengan MA, benda yang sama, cuma penerapan dia boleh bertukar je. Okey, senang dia ni. Kalau kamu nak cari A, sebab soalan minta A kan. Soalan ada balik. Tengok benda ni. Okay. Soalan minta apa? Dia cari A, betul tak? Betul A. Dia nak cari A. Gunakan formula yang sama. Okey, jadikan A sebagai tajuk utama. F bagi dengan F kita dapat kan? F ialah 250. Okey. Bagi dengan M. M ialah jisim 70 kg. Masukkan dia. Gunakan kalkulator, jawab akan dapat 3.57 meter negatif 2. Dapat mana negatif 2 ni? Iaitu daya kita ialah kilogram ms negatif 2. Okay, bagi dengan kilogram. Jadi benar kan? Potong-potong kamu akan dapat hingga yang ni. Itu untuk cari unit lah. Okay, boleh? Boleh. Ya kan? Senang ni. So next question. So daya. Dibagi satu kenderaan yang bergerak. Kamu ingat lah, walaupun dia pakai roda, dia ada geseran pada tayar. Betul tak? Betul. Geserannya iaitu 10 Newton. Okey, bergerak keadaan positif sebelah kanan 40 meter negatif 2, iaitu 40 meter negatif 2 tu apa? Pecutan, betul? Bukan laju ini adalah pecutan sebab 40 meter negatif 2 secara seragam dan kenderaan itu berjisim 1000 kg. Dan daya yang menentang daya ke kanan tu adalah 10. Di sini minta daya bersih ni, ya. Jika kenderaan lagi bergerak dengan pecutan seragam 40 meter per second dan daya bergeseran yang bertindak pada tayar ialah 10 Newton. Okey, berapakah daya yang dihasilkan oleh enjin kereta? Maksudnya apa? Berapakah F di sini? Ini dah tahu kan? Benda yang sama, simple matematik. Tadi kita tahu kan? Kita nak cari pecutan kan? Sekarang ni terbalik. Pecutan ni bagi tapi F tak bagi. So nak cari F mana? Kita berpandukan balik maklumat yang kita beri. Maklumat pertama ialah pecutan kita dah dapat, iaitu A kita ialah 40 meter per second. Dan daya menentang adalah 10 meter. Ini geseran lah. Geseran, okey? Daya geseran. Okey, pertama sekali untuk soalan ni kamu nak carinya daya bersih tu kan? F sama dengan daya bahagi dengan daya geseran, betul tak? Betul. Kita letakkan apa? F jugalah. F sama dengan F apa? F daya sebagainya kan? Fi lah kan? Fi. So F besar tu situ kanan So tolak dengan 10 Newton. So dapatlah ini ialah daya bersih. Okey. Konsep formula tadi F sama dengan MA. Okey. F ni adalah benda ni. Nampak? Okey. Cikgu teruskan ke sini, bahagian sini. So Fi tolak dengan 10 Newton sama dengan jisim kita ialah 1000 darab dengan titik adalah darab ataupun kurungan dia darab dengan berapa? 40. Boleh tak dapat F1 ni? Boleh kan? Boleh. Selesaikan sajalah. F1 tu adalah berapa? 1000 darab dengan 40 jadi 40,000 tambah dengan 10. Kan? Tambah dengan 10. So jawapannya apa? 40,010. Betul? Betul. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Ini bukan jawapan dia. Sebab apa dia tak tambah geseran? Jadi kalau ditanya daya, nak daya bersih Daya bersih tu adalah F tadi lah kita sebut yang ni. Bila kamu nak gunakan formula ni mesti pakai daya bersih. Mesti pakai daya
bersih. Okey. Daya bersih tak mana? Daripada daya asal tolak dengan geseran dia, dapat daya bersih. Faham? Faham. Jangan berangan faham tak ni? Faham. Oh cakap ni. So, bila kau dapat yang ni, kamu jadikannya F ini ialah F, ini ialah M, ini ialah A. Nampak? Satukan mereka je, jadi kamu nampak kita perlukan satu je, iaitu Fi tu. Fi tu adalah daya yang bertindak ke kenderaan ni. Ini adalah daya Fi. Okay? Fi tu tak mana? Fi tu adalah daripada formula yang kamu terap tadi lah. Jadi Fi tolak dengan 10 Newton, kamu dapat F. Fi tolak dengan 10 Newton, kamu dapat F. F ni kita masuk ilmiah, tapi kita tak tahu yang ni. Yang ni kita tak tahu. Ini dia dah tahu dah geseran. Jadi Fi tadi tu tolak dengan 10 sama dengan 1000 darab dengan 40. So Fi kita adalah 40,000 10 Newton. Okey, boleh? Boleh. Next. Okey, sebuah kereta 9,000 kg pada hal laju 30 meter per second bagi masa 3 second saja. Ada saat ada masa. Ini melibatkan formula gerakan linear. So untuk berhenti selepas brake ditekan. Untuk berhenti, maksudnya kamu nampak tak perkataan tu sebelum berhenti dan berhenti. Maksudnya dia ada hal laju dan hal laju akhir dan hal laju awal. Kalau berhenti maksudnya apa? Itu hal laju Laju dia kosong. hal laju awal ke akhir tu? Yang mana? Dia kata untuk berhenti. Perkataan untuk berhenti selepas tekan Akhir. laju akhir lah kan. Kita faham lah. So hal laju awal kita berapa? 30. 30 meter per second. So dari jisim kita ialah 9,000 kg. So masa diberi ialah 3 second. Okay. So tentukan nyah pecutan kenderaan tadi dan daya ditekan yang pada brake tu. So nyah pecutan nak cari apa? Negatif A, betul tak? Betul. So pecutan nyah. Dan daya adalah daya yang tekan brake tadi, daya untuk menghentikan. Maksud di sini soalan ni, kereta bergerak ke hadapan kan, F. Dia nak cari apa? F di sini. F yang mentang ni. Kalau F ni adalah 10 Newton, kita perlu hentikan kenderaan ni berapa? 10 Newton juga kan? Kalau kiri kanan sama, maka dia mencapai keseimbangan. Mencapai keseimbangan daya maksudnya dia dalam keadaan statik, berhenti. Faham? So itu dia nak cari dia ni. Contoh 10 kan 10 lah. Kami tak tahu berapa Newton ke depan. So kita nak cari apa? Nak cari F yang menentang daya tajam. Maknanya di sini secara tak langsung dia nak cari apa? Daya yang ke depan. Okay, kita ulang balik sekali. Seluruh kenderaan tadi 9,000 kg bergerak dalam keadaan 10 meter per second dan kita punya masa adalah 3 second. Okey. So pertama sekali untuk nak mencari daya yang bergerak ke sini, F sama dengan MA. Ni kita ada tapi A kita tak ada kan. So nak cari A kita ada? Gunakan formula 3 serangkai je lah. Iaitu A sama dengan V tolak U per T. Satu lagi. S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT kuasa 2. Satu lagi apa? V sama dengan U kuasa 2 tambah 2A. So untuk cari A yang mana sesuai? Dia ada masa A tolak U sampai tu bahagi T. Yang Sama. Betul tak? Kita ada apa? Kita ada U kita ialah 30 meter per second. Kita ada V kita ialah 0 meter per second. Kenapa meter 0 second? Sebab dia berhenti. Dan kita ada M kita iaitu 9,000 kg. Okay. Dan masa diberikan iaitu 3 second. So kita gunakan formula yang ni. So A sama dengan B kita ialah 0 tolak dengan 30 bagi dengan 3. Jadi negatif 10 meter per second. So kita dapat A Dia dapat A, kita boleh masukkan ke dalam formula ni. Formula Betul tak?
Okay. Dia nak tahu berapakah F ke depan, betul tak? Jadi F ni. Okay, jadi dia dapat A dah, senang macam cerita dia. F kita adalah 9,000 iaitu F sama dengan M A kan. 9,000 darab dengan negatif 10. Kenapa kena definitif? Sebab F tu adalah kuantiti vektor. Ada daya adalah kuantiti vektor iaitu ada magnitude dan arah. So, bila kamu darab di sini iaitu kamu dapat apa? 90,000 Newton. Okay? Negatif lah. Ha. Okay? So, itu jawapan lah sebenarnya. Okay, dengan formula kamu dapat dia, ya itulah jawapan dia. 90,000 Newton. Okey, faham. Faham semua? Faham. Sebab dia nak berhenti dia perlukan negatif 90,000 Newton. Maksudnya bila bergerak ke depan ialah positif 90,000 dan dia perlu satu lagi daya yang mentang iaitu negatif 90,000. Okey, untuk hentikan kenderaan tu. Betul tak? Dia bergerak sejauh 90,000 Newton, dia perlu ada 90,000 Newton lagi untuk dia halang dia bergerak dan dia berhenti. Ingat lagi keseimbangan daya cikgu ajar tu, jika ada daya kiri dan kanan sama, atas bawah sama, maka dia statik. Dia takkan bergerak. Faham? Okey. Tulis tak? Kau tak tulis pun. Keluarkan file tu, tulis lah sikit. Nota ni cikgu tak bagi tau. Ni nota hanya nota untuk belajar je. Nota lain tu bagi nota lain. Kita tak suka nota yang sama. Okey, boleh? Yang lain? Halo? Ya, cikgu. Yang lain okey? Ayuh, Hanya cikgu. cikgu jiran angkat tangan tu kalau boleh. Ada raise hand tu. Tak Kalau boleh. angkat tangan. Baru ada respon. Hidup lagi punya. Okey, angkat tangan tu. Kamera ke? Keluar kamera korang. Korang ni aku geram tu lah. Mandi tak ni? Mandi sekali awal pagi. Cikgu pukul 5 pagi tadi mandi lepas sahur. Mandi dulu. Bau segar. Subhanallah. Ni ada takati pun ada tak ni? Kalau ada takati memang kau tak belajar. Bohong lah. Membongak kan kamu ni. Teruskan. Yang bermasa cikgu ada sampai 10.30. Sebab nanti depan ni 10.30 cikgu ada kelas dengan 5 sains. Kalau nak masuk pun boleh. Okey. Teruskan. Okey, kalau kita berpandukan kepada graf pula, iaitu F melawan dengan M. F melawan M. Seperti mana cikgu sebut itu kan? Kalau F melawan M maksudnya paksi Y bagi dengan paksi X. Paksi Y bagi dengan paksi X. Dapat apa? F bagi dengan M. M ni apa? Ialah A. Maksudnya kalau kamu cari kecurunan graf ni, kamu dapat nilai pecutan. Kan? Mudah kan? Fizik selalu macam tu. Bila kamu cari kecurunan mesti ada something. Okay? Kalau dia bagi kamu F sama dengan ni, maknanya F bagi dengan ni. Benda datang mana? Y, X kan? Ini ialah graf linear, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Ingat lagi? Okay, C ni kosong lah, kenapa kosong? Sebab dia bergaris dia sampai ke paksi asalan. So kita tentunya aja Y sama dengan MX. So M ni adalah kecurunan. Ingat lagi? Kalau kamu gerakan ini ya. So M sama dengan Y bagi dengan X. Okay, M ni adalah A. Y ni adalah F. Dan X ni adalah M. Okay, semua ini adalah formula dia asalnya adalah F sama dengan MA ya. Bila kalau ada graf macam ni, cari kecurunan ni, kamu akan dapat nilai A. A adalah dia punya pecutan. Okay, tengok soalan dia. So dia bagi kamu 10 daya dan 20 jisim. Okay. Ingat bila kamu buat graf apa graf ulang sekali lagi, mesti ada dia punya daya, mesti ada unit SI. Sama juga ada dia punya panggilan jisim, ada juga gunakan ni. Sebenarnya kalau penuhnya adalah daya F slash ini penuh jisim M slash kilogram. Bila buat gram mesti buat macam ni. Ini adalah penuh.
paksi Y, paksi X. Kalau kamu tinggalkan F per N pun dah boleh madai. Tapi cantik penuh lah. Kalau kamu buat graf, sebab untuk buat graf nanti ada 5 markah. Okey, kembali semula ke soalan ni. Okey. So, dia minta kamu cari kecurangan dia. Berapakah pecutan objek yang ditunjukkan dalam graf? Secara kecurangan lah. So, 10 di mana kita kecurangan ialah Y1 tolak Y0, X1 tolak X0, kamu akan dapat 10 tolak 0 dan 20 tolak 0. Kamu akan dapatlah 0.5 meter per second. Okey. Nampak? Boleh ya? Okey, senang dia, mudah ni. Okey, so latihan penganiayaan. Surajan menunjukkan seorang lelaki menolak 2 buah troli dengan bisi berbeza menggunakan daya. So, kalau orang itu mewakili satu daya, yang diagram J dan K tu, diagram J tu seorang dia bawa. Tapi yang kedua ni, diagram K ni ada M bertambah, iaitu bisi yang bertambah. Jadikan pecutan troli dalam darjah J dan K. Macam mana kamu nak buat ni? Apa yang menyebabkan hubungan antara jisim dan daya? Kembali semula kepada formula tadi, kita ulang sekali lagi ya. F sama dengan M A. Bila kamu nampak formula ni, kamu nampak dia punya hubungan, betul tak? Hubungan pertama adalah di mana kalau daya bertambah, maka kalau M dia bertambah, maka daya dia bertambah. Kalau A dia bertambah, pecutan bertambah, maka F pun bertambah. Maksudnya apa-apa yang berlaku apa-apa yang bertambah di bahagian sebelah kanan ni, daya turut bertambah. Dia berkadar Terus. Dia berkadar terus. Boleh berkadar terus, maksudnya dia boleh bergerak ke depan lah. Okey. Jadi pecutan troli J lebih besar daripada pecutan A. Okey, dia nak libatkan pecutan masuk di sini. Sekejap, saya ulang sekali lagi. Okey, jika dia melibatkan pecutan F sama dengan MA. So, kalau melibatkan dia nak cari pecutan, maksudnya jadikan A sebagai pecutan lah. Kita cari tajuk utama lah. So, A di sini, F sama dengan M. Nampak? Nampak tak? Nampak. Maksud kalau M itu bertambah, apa jadi pada A? Apa jadi pada A? Kalau pecutan bertambah, Kalau M itu bertambah box ni, apa jadi pada A? berkurang. Yes, dia Itu berkurang. sebab dia berkadar besar. Betul tak? Tadi ni kalau A bertambah, F bertambah. Ni kalau M bertambah, ini pun bertambah kan? Ya, betul. Tapi untuk soalan ni, dia minta A dengan jisim. Betul tak? Betul. Ubah sikit formula tu, iaitu A sama dengan F per M. So kalau M itu bertambah, maka A akan berkurang sebab dia berkadar songsak. Okay, jelas? Alright. So berikan jawapan dia. Sebabnya adalah pecutan berkadar songsang dengan jisim. So jangan buat soal jawapan ni. Ini adalah kalau soalan tanya berikan hubungan antara jisim dengan pecutan, ini jawapan dia. Okay. Dia berkadar songsang. Okey, dah. Okey, contoh ni ada 2 F bertambah. 2 F bertambah. Apa yang berlaku sini? Dia nak apa ni? So, menunjukkan 2 buah troli muatan jisim berbeza, berbeza, ditolak dengan daya F yang berbeza. Bandingkan pecutan troli pada rajah P dan Q. Dia nak A lah, sama juga. Wujudkan A sebagai tajuk utama kita, iaitu F per M. So, bentuk situasi diagram P, dia kata F dia bertambah, kan? F dia bertambah, dia bersatu dua orang Jadi A dia akan bertambah juga, betul kan? Betul. Untuk diagram Q, M dia bertambah.
Kan? N dia bertambah maksudnya A dia Kurang. ni A dia berkurang, ni A dia bertambah. Nampak tak? Nampak je Dapat bang. kesimpulan di situ, iaitu ingat bila nak buat jawapan jangan buat jawapan semacam ni ya. Tak nak. Ini salah jawapan. Cikgu nak jawapan macam mana? Cikgu tunjuk sekarang. So untuk berjawapan, masukkan apakah objektif soalan, iaitu pecutan. Pecutan troli P, satu api lebih besar ke lebih kecil? Pecutan troli lebih Lebih besar lah lebih kan? besar. Pecutan besar daripada troli Q. Nampak? Ni jawapan penuh kan? Pertama, kehendak soalan iaitu pecutan troli. Yang kedua, mesti ada perbandingan. Dua atau lebih ya. Yang pertama, mulakan dengan yang pertama. Sebab mula pertama ialah P ya. P dan apa P tu? Kelebihan P. Kelebihan P ialah lebih besar daripada Q. Itu jawapan yang penuh. Cikgu tak nak jawapan macam ni. Sensitivity lebih besar. Tak boleh. Dia ada perbandingan. Lebih besar apa? Dengan siapa? Kan? Kau dengan aku, kau lepas kan gemuk lebih banyak. Ataupun kau cantik, kau lawa sebenarnya. Kau bodoh kan? Mesti ada perbandingan. Mesti letak jawapan penuh. Kalau jawapan nombor A tu mesti ada P dan Q dibandingkan. Right? Besar ia berkadar terus dengan daya dan berkadar songsang dengan besi. Jadi siapa ni? Raja menyuruhkan seorang budak yang menolak jisim 50 kg menggunakan daya 100 Newton jika daya geseran yang letak ialah 5 Newton. So berapakah kecepatan kotak? 1 minit dari sekarang. Berapa? Bentar nak ikut. Berapa? Hmm. A-nya 1.8. 1.8. Macam mana dapat? Bukan. Kalau macam tu 1.9. F dengan MA jadi pecutan. So kita cari A. A sebagai contoh pertama, F bagi Newton. So F kita apa? F kita ialah 100 Newton tolak dengan 5. Dapat dari sini kan? 5. Tolak ialah 100 Newton dan daya geseran ialah 10. So 5 sorry. So daya besi kita ialah 90. 5. So jisim kita dibagi ialah 50 kg. 50 kg. 1.9. Yes. 1.9 meter per second. Okey, dapat semua? Dapat. 1.9 Saya tertolak 10 N je. 40 N. Tak, tertolak 10 N tadi. Betul 5 N. Mesti dah tolak lah. Tak tahu 50 M ni. Ini adalah 5 je. Tengok 5. Oh, Dia lah dia geseran dia. Alright. Okay, teruskan. Okay, Raja menunjukkan sebuah kenderaan berjisim 1000 kg bergerak dengan pecutan meter per second. Berapakah daya yang dikenakan oleh enjin kereta? Cepat. Sebentar ya. Hal pertama dia bagi kamu ialah jisim dia lah 100,000 kg dan bergerak ke hadapan sejauh 2 meter per second. Berapakah daya dikenakan oleh enjin tu? D 2900. Okay, salah ya. A kita dibagi 2 meter per second. M kita ialah 1000 kg. So F kita adalah hasil daripada F1. Ni F1 F1 tolak dengan daya geseran kan? Daya geseran kita ada kan? Iaitu 900 Newton. Nampak? So jadikan dia F sama dengan MA. So F kita adalah F1 tolak dengan 900. Betul? betul. Kita adalah 1000. A kita ialah 2. Selesaikan F1 kita berapa? Ya. 2000 tambah dengan 900 kan? Jadi Betul. 2900. Boleh faham tak?
Nampak. Buat cara cikgu senang, cara dibuat ni susah sikit. Cara cikgu kamu faham kan? Okay, dapatkan daya F tu ialah daya ke depan tolak dengan geseran. Kita dapat daya bersih dia. Okay. Alright, teruskan dengan nota seterusnya iaitu Impulse. impulse. Oh, dah masuk bab baru. Wih, tadi. Ini impulse dan daya impulse. Impulse dan daya impulse. Ingat lagi kata ni. MV tolak MU. Ingat lagi? Ingat. MV tu apa? MV tu di sim akhir. Di sebelah laju akhir. Kalau MV ialah formula datang yang mana? P sama dengan MV ni formula apa ni? P sama dengan MV. Oh, lama. Baru belajar ni. Astaghfirullahaladzim. P sama dengan MV tu formula apa tu? Momentum. Ya, momentum kan. Sebagai MV. Dia bagi MV dengan MU. MV ialah momentum akhir. Awal. Okay, masuk di sini ialah momentum akhir tolak dengan momentum awal. Dipanggil juga sebagai perubahan momentum. Ingat? Kalau nampak ayat benda ni dipanggil perubahan momentum. Okey, kembali semula nota kita. Hai korang ni, makan semut ke apa ni? Kau senyap berat, mulut ada belian kot. Okay, impulse. Apa itu impulse? Mari tengok. Impulse ialah perubahan momentum. Jadi kita nampak tadi MV tolak dengan MU. Okay, iaitu impulse atau dipanggil sebagai FT. Kadar perubahan momentum. Perubahan momentum. FT ialah daya darab dengan masa. Okay, FT adalah daya darab dengan masa. Ni FT daya dengan masa. Ataupun dipanggil sebagai kadar perubahan momentum. Tu. Tingkatkan ni sebagai FT sama dengan MV tolak dengan MU. Itu ialah impulse. Impulse. Alhamdulillah tu. Ada kelas ni? Okey, unit dia adalah kilogram meter per second ataupun Newton second. So daya impulse ialah kadar perubahan momentum. Sebut tadi daya impulse ialah momentum. Daya impulse apa dia? Tadi impulse daripada daya pula ni. Ni apa daya? Daya ni daripada F T sama dengan M V tolak M. So daya ni ialah F kan. So F ni T ni tahu mana? Tahu ke mana? Tahu dekat bawah. So ini ialah daya impulse. Nampak? Benda simple kan? Benda yang sama. Kalau FT berada di atas dipanggil impulse. Okay, kalau FT berada ke bawah, turun ke bawah, ingat F saja, dipanggil daya untuk impulse. Apa semua kita perlu belajar ni? Ini adalah nak tengok sama ada daya yang dikenakan masa kemalangan jalan raya itu boleh gemukkan kenderaan kamu, inilah daya dia. Kalau kau tinju boxing kalau laju kau bawa momentum yang tinggi, itu daya kamu dapat. Itu daya impulse. Kalau sebuah telur yang jatuh ke bawah, pecah, itu kamu nampak daya dia. Berapa daya dia? Kita boleh buat kiraan. So ini ialah daya impulse. So kita belajar dua benda sekarang ni. Satu daya, satu lagi daya impulse. F dengan MV tolak U tolak MU bagi dengan T, kamu akan dapat daya impulse. Sebenarnya benda yang sama, datang daripada atas juga. Cuma T ni diturun ke bawah je. Jadi bagi. Kan? T ialah selang masa dinakan. Okey. Melalui di sini kan kamu dapat kira dah berapa daya Kalau mungkin formula yang cikgu tunjukkan di depan ni, dan kamu akan nampak lah apa perhubungan antara formula-formula ni dengan yang lain. Pertama, kita tengok betul kan. Pertama ialah kadar perubahan momentum. Yang kedua ialah masa. Okey.
Nak dapatkan daya yang tinggi, iaitu daya impuls yang tinggi, apa yang kamu perlukan? Kalau masa dikurangkan, maka daya akan Meningkat. kan? Kalau kadar perubahan kamu dapat tinggi, maka daya akan meningkat. So, pendek kata, daya impuls ni adalah berkadar terus dengan kadar perubahan momentum ya, kadar perubahan tu. Kalau kadar perubahan momentum tinggi, maka daya impuls pun tinggi. Dan satu lagi ayat, kalau daya impuls ni tinggi, maka masa dikurangkan. Ini maksudnya ialah daya impuls berkadar songsang dengan masa. Sebab itulah kalau nak berlaku daya yang kuat, kamu perlu cepat. Ha? Kalau cakap slow, tak dengar apa kan? Tak ada impact, tak ada daya. Kalau cepat, ada perubahan kan? Maksudnya cepat. Masa yang disingkatkan, maka daya impuls akan jelas? Boleh faham? Boleh tengok contoh-contoh yang dia bagi. Okey, contoh. Okey, sebuah kenderaan yang bergerak ke hadapan, yang satu lagi sebuah kenderaan yang bergerak ke hadapan juga. Satu dengan keadaan 20 meter per second dan satu lagi ialah 50 meter per second. Okey, kita gerak. Boom. Jadi, jatuh juga. Kalau 50 meter kan, rebah, boom. Nampaknya tiang yang ke bawah tu lebih kuat daya dia. Okay, daya yang menolak tiang tu dipanggil daya impuls. Faham? Jelas semua? Jelas. Bila nampak tafsirkan 50 dengan 20 meter per second, siapa yang lebih cepat? 50. 50 lebih cepat masa dia kan? Okey tak? Okay, maksudnya 50 lebih cepat berbanding dengan 20 second. Siapa cepat sampai, siapa yang paling laju dia sampai awal, betul tak? Okay. So, pendek kata di sini, jika daya impuls itu melibatkan masa disingkatkan, maka daya impuls akan lebih besar perubahan momentum, lebih besar daya impuls. Perubahan momentum ni maksudnya, kalau kamu tengok bila dia berlanggar di sini, apa terjadi pada V? V dia ialah 0 meter per second. So, perubahan momentum ialah MV tolak MU, betul tak? MV kita 0 tolak dengan 20 meter per second. Betul? Dan 0 tolak dengan 50 meter per second. So, kamu dapat baliklah negatif 50 meter per second. Ini untuk menghentikan, daya untuk menghentikan kenderaan tadi ya. Okey. Itu perubahan momentum. Maksudnya 50 dengan 20 lebih besar adalah 50 kan? Maksudnya MV tolak MV dia lebih besar, maksudnya daya adalah lebih besar. Dan ia juga melibatkan masa sebenarnya. 20 dengan 50, siapa yang lebih cepat? 50 lebih cepat, betul tak? Iaitu bagi masa yang singkat untuk menghentam tempoh ya. Okay. Okay, contoh yang kedua, ada kenderaan. So, kenderaan lori yang bergerak ke hadapan 100 meter per second, dia akan menghentam pada tembok tu, nampak tak? Okay, sebuah lori 120 kg bergerak pada laju 100 meter per second menghentam sebuah tembok. Dan bagi setelah masa tindakan antara lori dan tembok itu ialah 0.3 second. So, tentukan daya impuls yang dikenakan pada lori itu. Okay, berapa daya dia? Dan berapa F? Kita sekarang? Maklumat pertama, U kita ialah 100 meter per second. Maklumat kedua kita ialah B kita adalah kosong. Kenapa kosong? Sebab dia hentam tembok mesti berhenti kan? Okay. So, maklumat yang ketiga iaitu DC lori itu ialah 1200 kg. Dan maklumat yang keempat, masa untuk disampai ke tembok itu ialah 0.3 second. So, soalannya ialah berapakah daya impuls yang dikenakan pada lori berkenaan? Melihat you. Okey, kalau lihat di sini ya, untuk momentum awal sebelum pelanggaran berapa? Iaitu MU kan. So, MU maksudnya ialah M adalah di sini ya.
MV di sini, ya, MV di sini tu. So momentum di sini berapa? 1200 darab dengan 100. Berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4 kilogram meter per second. Inilah momentum yang pertama. Momentum yang kedua adalah apa-apa darab dengan kosong dapat kosong kan. Jumlah momentum per momentum iaitu MV tolak MU, kamu dapat kosong tolak dengan 1, 2, 0, 0, 0, betul kan. Kamu dapat jumlah yang sebalik. Kilogram meter per second. Ini adalah kurang momentumnya. Tak? So daya impas adalah FT sama dengan MV tolak MU. Okay, MU ni apa kan? Datang daripada sini tu. So ini ialah masa dia. Tinggal F lah. MV tolak MU bagi dengan masukkanlah negatif 120K kilogram meter negatif 1 bahagi dengan 3 second. Second ni atas dari negatif 2 lah kan. Jadi daya momentum adalah 120 bagi dengan 3K dan kamu dapat jawapannya adalah berapa? Negatif 40,000. Eh, 400,000 tu. Oh, dia berdarab. Betul ke? Yang lain kira betul tak? Negatif 400,000, betul ke? 40,000. Ibu kan. Okey. Betul tak yang lain? Betul ke 400,000? Jadi dia ni Memang cakap tadi tu tadi tak. kira ke apa? Yang tadi tu yang dalam kurungan MU tolak MV tu sama dengan berapa K tadi? 120K. Macam ni? Tak faham 120K. Okey, itu ialah 1,200 darab dengan 100. Oh. Bagi dia dapat negatif 100. Betul tak ni? Korang ni nak panas. Kita confirm balik. Faham. Betul lagi. Macam salah. Betul lah 400,000. Okay, seterusnya. Sebiji bola 100 gram menghentam dinding pada laju 20 meter per second. Bola itu melantung semula. Okey, dia tendang bola. Dia bagi bola itu dia lantung balik. Okey. Melantung semula dengan lajuan 5 meter per second selepas menghentam dinding tersebut. Jika daya tindakan antara bola dan dinding itu ialah 0.1. Bola dengan dinding kosong itu. Maknanya pergerakan daripada 20 meter per second ke situ 0.1 second. Tentukan daya tindakan pada bola itu. Okey, cuba lihat betul lah. Untuk bola ni sampai ke sini ialah 0.1 second. Oh, cepat gila. Okay. Tapi sekarang ni, adakah bola itu berhenti? Tidak. Tidak kan? Dia akan ada satu lagi dari laju yang baru tu tak? Itu 5 meter second. So kita nampak untuk MV, so kita adalah 0.1 kilogram, betul tak? Okay. Untuk MV yang pertama, MV ialah 0.1 darab dengan 0.1. Berapa? Sifar 1. Saja. 0.01 kilogram. Sifar pun sifar. Okay. Untuk yang ni, MV kita saja jadi MU sorry. 0.1 kilogram darab dengan 5. Apa cikgu buat ni? Sorry, bukan 1. Dia darab dengan apa? Dengan 20 Dia darab dengan 5. Dapatlah. Berapa? Kalau 1 darab dengan 20. 2. 2 lah. 2 kilogram meter per second. Satu lagi, darab dengan 5. Sifar pun 5. 0 dan 5 meter per second. So MV tolak MU berapa?
Ni MV kan. So 0.5 tolak dengan 2 apa? Negatif 1.5. Ini 1.5. So keluar lagi. So jika masa tindakan ialah 0.1, tentukan dah tekan. So masa kita ialah MV tolak MU bagi dengan T kan. Dapatlah F daya kan. F kan. So negatif 1.5 bagi dengan 0.1 berapa? Dapatlah negatif 150. Negatif 15. Negatif 15. Jadi 15 negatif 15 Newton. Ke mana? Ke kiri. Okay, tengok teruskan. Selesaikan ke kanan. Positif. Kelima lah kanan ni. Saya ada pula kira benda ni. Set. Tengok betul Di sini lah 0.1 MV kita ialah 5 tolak dengan nampak tak? Apa kita silap ni? Arah positif dengan negatif Cuba tengok betul. Sama sekali ini ialah negatif 20 meter per second sebab dia arah kiri. Betul tak? Betul. Yang di kanan ialah 5 meter per second sebab tu kira silap tadi. Okay, mula. So ini ialah momentum kita ialah MU So MU kita ialah 0.1 darab dengan negatif 20 meter per second. Dan T satu lagi MV kita ialah 0.1 darab dengan 5. So berapa? 45. Sama juga kan? Ini negatif 2, ini negatif. Ini satu lah, Itu 1.5. So untuk dapatkan MV ni 1.5 tolak dengan negatif 2. Jadi dia 1.5 isi 4.5 tu. dia tambah kan? Tak ikut yang 1.5 tu bukan 4.5 tu kalau darab dengan 5. Oh, 4.5? Sorry. 4.5 Jadi dapat 2.5. Betul tak? Alamak. 2.5 kan? Lepas daripada 0.5 bahagi dengan 0.1 masa kamu akan dapat apa? 25 Mantap. 5 tu biar mantap. Sekejap cikgu nak bagi cantik ni tak boleh. Okay apa? Okay, jelas? Boleh faham? Jelas. Boleh. Soalan? Orang senyap cikgu anggap kau faham ni. Faham Faham. Senang je, tak susah pun. So satu lagi latihan. Sebuah kenaan 200 kg bergerak dengan kelajuan 50 meter per second mengental sebuah tembok dengan daya 500 Newton. Dengan daya sebesar 500 Newton, itu maksudnya daya impulse Faham? Lebih kamu dah impulse tak? Apa diminta sekali ni? Jadi ada kenaan masa 0.2. Hitungkan halaju kereta selepas menghentam tembok. Maksudnya halaju akhir Dia nak apa? V akhir, betul? V awal dia bagi 50 dan V akhir tak tahu. So, macam mana nak selesaikan dia? Senang saja. Patah balik gunakan formula. Cuba ajar dengan formula je F sama dengan MV tolak MU per T. Okey. Sama dengan M tu sama So V tolak U per T. Betul? Betul. Kan? Sama kan? Sama. Sebelum dan selepas pelanggaran tetap sama. Ingat itu sebut kalau lepas pelanggaran patah 2, patah 3 ke kamu kumpul dapat bising yang sama. Okey. F dibagi dah F. F ada. Betul? Betul. M bagi M. M pun ada. Okey, U dah U. U pun ada. Betul? Betul. T pun ada. Oh, semua ada. Nak cari V kan?
Yes. So, jadikan V sebagai tajuk utama. Macam apa? F T naik ke F jadi FT lah kan? So M sama dengan V tolak U per FT. So, tinggallah V tolak U sama dengan FT bagi dengan M. Betul tak? Susah saja. Dua atas lah. Uang Betul. pula. Mungkin dia tak pakai tak pakai whiteboard. So V tolak U FT per M Jadi V kita nak carikan. Carikan V pertama iaitu FT M tambah U. Selesaikan saja. Betul tak? Betul, dapat 50.5 betul ke tak sayang? Kita tengok So F kita pertama sekali 500. Darab dengan masa kita ialah 0.2 bagi dengan M kita adalah 200. Dan tambah lagi dengan 50. 500 darab dengan puluhan 2 bagi dengan 200. 0.5 tambah dengan 50. 50.5. Betul, saya dapat. 50.5 meter per hektar. Betulkah jawapan kita ni? So try test. Negatif Negatif 600. Mana tu? Negatif 600 sebab dia bergerak. Kenapa dia 95? Kenapa 50.5? Itu negatif ni pun asal negatif. Bukan semua bergerakkan. Apa sebabkan pantulan tu tak ada. Mana ada? Kenapa dia negatif? Kalau ke kiri negatif lah tapi semua kanan dia. Apa disebabkan langgar tu belakang tu? Macam ni tuan. Dia pergi 500, betul? Ha. Dia perlu satu daya yang menghentam dia 500. Kan? Sebab itulah dia negatif 50, 500. Dia perlu daya impuls. Daya impuls ni sepatutnya negatif 500. Daya impuls negatif 500. Ni. Kami dah pula negatif 500. So jadi dapatlah negatif 0.5 tadi tu. So tambah dengan 50 kan. Jadi 45. Gila salah. Ya, kita ulang sekali lagi. Okey, ulang sekali lagi. FT dan V. So negatif 500 darab dengan puluhan 2 bagi dengan 200. Okay. Kosong puluhan 5 dengan V dalam 10. Dan V sama dengan 50 tolak dengan 0.5. Rupanya 45. Kenapa? 9 salah ni. Cikgu, sifar 50 tak sifar 45 sama dengan 49.5 lah. Dia 495. Dah. 45 pula. 45 kan. Okay. Betul. Okay, persoalannya, kenapa 500? Ini kau sebut tadi kan. Kenapa 500? Apa hujang kamu? Jadi tadi juga sebab dia daya impau. Ya. Sebab daya dia besar 500 kan, gerak ke kanan. Mesti ada benda yang mentang dia. Iaitu negatif yang sama yang bertindak. So, untuk soalan-soalan ni kamu kena berhati-hati lah. Nampak macam tu kan. Tapi bila kamu salah tafsir, daya impuls itu bila kamu hentam, daya impuls tu yang dikenakan ialah 50 Newton contohnya. Jadi daya impuls yang mentang ni adalah negatif 50 Newton. Kena guna negatif 50 Newton baru dapat jawapan sebenar. Boleh faham?
Oh cikgu, jadi kalau benda yang bergerak dengan daya sebesar apa-apa je, langgar dengan objek pegon, dia punya daya yang menentang sama juga ke jumlah dia? Ya, betul. Daya dia kentang lah. Bila kamu tumbuk satu objek, maknanya ada satu objek yang menghalang kamu. Okay? Walaupun dia bergerak, lepas bergerak ke tak bergerak ke, dia boleh tumbuk, daya dia bagi, daya yang sama akan bertindak. Okay? Itu yang kita ambil daya itulah yang bertindak dia, itu daya impuls dia. Okay, negatif dulu. Okay, next. Tengok soalan yang lain pula. So, buli tu bergerak dengan 5,300 Newton. Buli ke? Bola besi ke balik? Okay. So, sebiji bola golf. Oh, bola golf. Daya kuat gila tu. 500 tu. Mana daya sekilan eh? So, besar golf ialah 45 gram. Dipukul dengan daya 5,300 Newton. Masa tindakan bola golf itu ialah 0.6 second. Okay, kalau kamu main golf kalau kamu pukul macam kejemek itu slow ya. Memang tak pinjau kan. Tapi kalau pukul dengan laju dengan masa 0.6 meter per second. Millisecond lah, bukan second tu. Ni ialah millisecond. Millisecond macam apa? Laju gila ni. Mili apa mili? Berapa? 10 negatif? 10, lagi tu 10. 10 negatif? Ya ke? Buka buku rujukan semua. Mili apa mili? 10 kuasa apa? Satu darab berapa? 10 kuasa negatif 2 kan? Kalau mili? Negatif 1. Negatif 1 ya? Negatif 1 tak salah. Ya. Kalau mili, negatif 3 itu. Negatif 3 lah kan? So maksudnya 0.6 darab dengan 10 negatif 3. Okay. Hitungkan laju bola tu. Hitungkan sekarang. Sebentar cikgu, kalau tu macam Gila punya laju. Dia punya laju ni, dia punya masa dia laju gila. So berapakah B dia? Laju. tu Laju je. kita adalah dia Sifar pun sifar. Ya. Itu ni. Pen. Ada. Dia kata tekan ni. Mana ke pen? Mana pen tu? Mana ke pen. Okay. Nampak? Daya impuls dia ialah negatif 5,300 kan? Dan jisimnya ialah 1, 2, 3 0.045 kg. Dan masa dibagi ialah 0.6 kali dengan 10 negatif 3 second. So nak cari hal laju. Hal laju awal dan laju akhir. Hal laju awal kita tak tahu. Hal laju akhir dia tahu kosong kan. So F sama dengan mv tolak m jumlah T negatif 5,300 dengan jisim tarik ke depan iaitu 0.045 V kita nak cari tolak dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab apa kan kosong? Sebab objek tu berhenti kan? Bola golf di bawah kan? Betul tak? Betul. Ya. Ni ada jawab bola kan? Silap. Maksudnya kalau jawab bola tu ialah kosong.
Salah. Jadi kosong. Ni lah bila sedih je cari. Jawapan dia lah kosong. Betul lah juga tadi. Jadi V kita ialah negatif 5300 bahagi dengan 0.045. Tak kira je. Apa V? Dapat 71. Tu betul. Wish, 20.7 meter per second kurang sifar. Jarak 10 meter. Cikgu tertinggal satu benda lah. Apa kan buat ni? Oh, patutlah salah. Kosong. Ni salah ni. Bukan bahagian ni. Jarak sifar. Dia betul lah. Go. Bahagi sifar. Nah, ada 0.045 darab dengan 0.6 darab dengan 10 negatif 3. Kuasa power by negatif 3. Dapat juga. Betul lah? 70.7. 667. Ha? Dapat 76, bundarkan dapat 70.7 lah, betul lah. Yes. Yang lain dapat yang lain? Dan ni Dapat. kemarin akan menggunakan kereta dah pandai Kesimpulannya. Kesimpulan dari impuls dah habis ni. Cepat Lebih pendek masa tindakan, lebih besar daya impuls yang dikenakan. Okay, faham So kalau Okay, masa betul. dikurangkan, dia bukan dah songsang dia bukan susah. Kalau masa dikurangkan, maka daya akan tinggi. Nampak tak? Dia bukan dah songsang. Hubungannya iaitu kejeraan yang serius atau kerosakan besar boleh dilelak daripada masa tindakan dipanjangkan masa pelanggaran. Apa yang kamu nak cuba masa dipendekkan. Contohnya, kalau kamu ada bumper di kereta kamu, sebelum dia menghentam bodi kereta, kan ada masa yang diperlukan untuk dihentikan. Betul tak? Berarti lah kalau ada bumper, kalau kamu langgar, kamu tak akan rasa stroke macam itulah ceritanya. Kalau kamu ada bumper yang besar di depan kereta kamu, bila remuk aja, dia cuba nak meremuk. Bumper datang ke bumper, dia meremuk nak sampai ke depan tu, lambat. Dia lambat maksudnya daya impuls dikurangkan. Sebab apa masa dikurangkan? Masa dipanjangkan, Bila panjang masa dayanya makin rendah. Sebab dia berkadar songsang. Okey, boleh faham? Boleh. So langkah-langkah untuk menggunakan daya impuls ni juga langkah dia. Kalau ada soalan dalam SPM, tanya kamu, jika kamu adalah pencipta dia siapa budak ni? Jika kamu adalah pencipta sebuah kereta kenderaan, apakah langkah keselamatan untuk memastikan daya impuls dikurangkan semasa pelanggaran nanti ataupun kemalangan nanti? Pertama sekali apa kamu buat? Iaitu menghasilkan bumper yang boleh memanjangkan masa. Makin lama dia hentam pada bodi tu, makin kurang ataupun makin daya impuls makin dikurangkan. Daya impuls itu yang menyebabkan kerosakan teruk pada kenderaan kamu. Daya yang sangat kuat. Okey, penunggang motosikal yang saya akan memakai topi keledar. Ni siapa punya kawan ni? Tak pakai keledar.
Baca atas tenda ni, bila kena pada satu objek, dalam dia ada rangka keras, dalam dia ada span dan sebagainya kan, supaya dia lambat hentakkan. Tapi kena hentak juga kan, tapi tak rasa teruk seperti kamu tak pakai macam monyet ni. Okay. So, yang kedua, bumper kenderaan dibuat daripada bahan mengemuk. Ni tu sebut tadi, mengemuk maksudnya dia rak mengemuk terlambat nak sampai ke bodi kereta. Okay. Masa dipanjangkan, maka daya impuls dikurangkan. Yang ketiga, tempat mendarat atlet, tempat tinggi dibuat daripada bambu. Ni ada. Okay, kalau kamu tak ada tilam di bawah tu, kamu jatuh terus ke bawah, patah kaki aja. Sebab apa? Daya sangat tinggi. Tapi bila kamu letak tilam yang boleh menyerap daya tu, maksudnya dia cuba nak sampai ke bawah tak sampai. Sebab tilam tu dia melambatkan masa dia hentam ke bawah lantai. Dia lambat dia maksudnya masa dipanjangkan, maka daya impuls dikurangkan. Situasi yang keempat, penerjun membengkokkan kaki semasa mendarat. Kalaulah kamu ada payung terjun kan, daripada atas tu tinggi tu. Lepas tu dia sampai nak ke bawah, kalau kamu tak bengkokkan kaki kamu boleh patah. Sebab tu kaki tu dibengkokkan, memang ciptaan Allah terbaik. Kaki kamu dibengkokkan untuk mengurangkan dia punya daya. Bengkokkan masa dilambatkan. Yang kelima, bekas telur dibuat daripada bahan lembut. Sebab tu telur kamu kurang pecah lah. Tapi boleh pecah tau kalau kamu gunakan force yang tinggi. So, telur ni yang tak pecah. Yang ni lah eksperimen cikgu nak kamu buat sebenarnya. Hasilkan satu eksperimen di mana cikgu kamu sediakan telur, okay, baling telur daripada tingkat atas sekali tanpa pecah ke bawah. Sebenarnya nak buat? Kau fikir lah. Ada yang balut dengan kertas lah, ada balut dengan paper dan macam-macam itu. Tapi yang penting kalau kamu baling daripada tingkat atas ke bawah tak pecah, maknanya kamu berjaya lah untuk kurangkan daya impuls. Pertama ada yang menggunakan payung terjun. Telur tu terjun dengan payung terjun pun boleh juga. Sebab dia mengurangkan daya kan. Dia melambatkan apa? Melambatkan masa itu jatuh ke bawah. Kalau telur tu jatuh dengan cepat, masa dicepatkan, maka daya impuls akan makin tinggi. Satu lagi ada yang gunakan straw. Telur tu dibalutkan dengan straw. Straw tu ada yang mengegang kan. Balut dengan straw jatuh pun tak jadi pecah. Pun boleh juga. Ada juga yang gunakan straw khabar. Dibalut-balut banyak-banyak. Telur besar ni. Penuh. Kan? Telur besar ni. Straw khabar dibalut besar gila. Ada kawasan gap antara kulit telur dengan di luar. So ada juga kebaikan yang bukan tak ada kebaikan. Dari POS ni ada juga kebaikan. Kebaikan pertama iaitu pergerakan tangan yang pantas akan memecahkan kepingan papan. Okay, pergerakan tangan yang pantas akan mengurangkan masa tindakan. So daya impuls yang besar dihasilkan keping papan pecah disebabkan daya impuls. Berarti lah kalau kamu adalah petinju kalau kamu ni kecil sangat nak lawan orang besar. Okay, orang besar kau tumbuk sebab dia ada G-sim yang tinggi sebab G-sim juga melibatkan impuls yang tinggi. Kan, momentum tinggi jika G-sim dia bertambah, betul tak? Tumbuk memang pecah. Tapi kalau kamu ada kelajuan yang sangat laju, maknanya kamu boleh pecah muka orang yang besar tu. Faham tak? Dia menyebabkan pergerakan yang pantas, maksudnya masa disingkatkan, maka daya impuls ditingkatkan. Last, masa disingkatkan, daya impuls semakin besar lah. Okay, jelas kan? So itu yang Quizan. Yang kedua, ni kalau tadi punya ni, tak boleh lah kamu tumbuk sambil belacan. Kalau kamu tumbuk, takkan tumbuk tak. Dia tak kan? Yang laju kan? Tak laju maksudnya daya impuls. Okay, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Karena pukul 10. So untuk soalan-soalan lain, kenderaan, lori jika besar, berjalan yang besar ni semua adalah soalan biasa lah. Okay, ada soalan? Tak ada setakat ni. Semua faham Faham kalau pasal ni. Okay.
Buka buku kamu ni, buku latihan kamu ni. Cikgu. Ha. Tekanan pun ada kena mengena dengan daya impuls. Tekanan tak ada. Tekanan. Okey, buka buku latihan ni, cikgu tengok dalam buku ni chapter 1 pengukuran tolong habiskan Tolong habiskan. Cikgu nak tengok nanti, faham? Soalan objektif. Ada rasanya jawapan ikut dalam ni. Ada juga ada. Yang tengah tu. Okey, buat dulu dan kamu semak sendiri. Boleh? Boleh. Biar kita belajar dari kesalahan. Tulis kat kertas kajang je kan? Kalau kita tekan jangan buat dulu. Dia semak sendirilah. Untuk kertas 2 dia, kamu tulis dalam kertas kajang Soalan muka surat 8 ni. Bahagian kertas 2, section A. Ni untuk chapter 1, bab 1 Kita tolong buatkan. Kalau ada masalah, kita bincang dalam GM yang seterusnya. Bila GM yang seterusnya? Bila depan Dari Senin? Hari Senin sekejap saya tengok jadual. Hari Senin tak ada. Ada. Hari Rabu tu. Hari Rabu. Hari Rabu lah. Kemudian untuk chapter 2 kita nak habis chapter 2. Sekejap Kita ada chapter nak habis ni. Daya impuls dan berat. 12 kali berat. Boleh sama sekejap tak? Habiskan dari berat kan? Kalau teks 11 kali tajuk berat betul tak? 11 kali tajuk berat. Tak. Habiskan berat kan? Betul lah. Dan masuk graviti Berat sangat mudahnya. Berat adalah yang kita belajar dah berat ni. Okay? Berat ialah daripada graviti. Seperti macam sebut itu sebelum ni, kalau jisim kamu ialah 70 kg, maka berat kamu ialah 70 darab dengan 9.81, iaitu pecutan graviti daya graviti bagi So daya menarik satu objek yang ke pusat bumi dan setiap planet di alam semesta ini mampu mempunyai daya graviti yang masing-masing. Kalau kamu bulan, bumi, planet-planet yang lain, semakin besar planet itu, kaitan gravitinya semakin besar. Saya sebut itu kan, tentang mustadi tu kan. Semakin besar planet itu, semakin besar lah dia punya tarikan graviti. Sebut, bacalah, bila kamu nak tengok berat badan kamu kan, kalau di bumi kamu berat badan kamu ialah 120 kg contohnya. Okey, so bersamaan dengan 120 darab dengan 9.81 Newton. Berat kan? Tapi kalau kamu nak timbang badan kamu di bulan. Bulan antara bumi dengan bulan yang paling kecil kan? Kan betul tak? Maknanya bulan adalah 1/6 daripada bumi adalah bulan. So kalau di sana kamu akan bahagilah. Contohnya kalau berat badan kamu 120 kg, bahagi dengan 6. Kamu dapat 60 kg je bila kamu berada di atas bulan. Faham tak? Tetapi berbeza pula kalau kamu pergi ke planet Jupiter yang paling besar tu. Jupiter adalah 13 kali bumi. 13 kali bumi. Maksudnya kalau kamu berat kamu 120 kg di bumi, so berat kamu di Jupiter lah. Darab dengan 13. Kalau berat kamu di bumi 120. Darab dengan 13. Ambil tau. 1560 kg kamu di planet Jupiter. Berat gila kan? Sebab itulah daya graviti yang menentukan berat badan kamu. Okay, bukannya jisim biasalah. Jisim 120 kg. Okay? Kalau ada graviti yang lebih besar, maksudnya planet tu lagi besar, maka graviti tu yang menyebabkan berat kamu semakin tinggi. Itu sebagai berat Right? So bumi mempunyai daya graviti yang kurang dikenali sebagai pecutan graviti ni sebenarnya. Sebenarnya pecutan graviti ialah bukan kita tak pakai ni tak pakai yang ni, kita pakai 9.81 meter per second. Ini kena ingat sampai mati Zaman dulu sebelum KSSM kita pakai 10 digenapkan. So tak tepat kalau kamu masuk universiti nanti kamu pakai 9.81.
Ingat sampai mati So graviti bulan adalah 1/6 daripada graviti bumi. Maksudnya kalau berat badan kamu ialah 80 kilogram. So di sini 80 gram, maka berat kamu ialah 80 darab dengan 9.81, kamu dapat 784.8 Newton. Okay. Ini berat badan kamu di bumi. Kalau di bulan ialah 1/6 daripada bulan ni. So 1/6 daripada 9.81 ni. Maksudnya 1/6 darab dengan 9.81. Ini ialah graviti di bulan. 9.81 bagi dengan 6. So 1.635. 1.635. So darab dengan 80 kg ni, kamu akan dapat 130.8. 130.8 Newton di bulan. Mudah kan? Senang, simple magnetic Okay. Teruskan berat Cuba tunjuk sikit. Berat ialah daya graviti yang bertindak pada objek. Berat W jisim darab dengan pertukaran graviti. Dan itu formula yang kita guna. W sama dengan mg. Asal kamu dah tengok kan formula ni kan? Dah familiar kan? So G bukannya graviti G ialah percotan graviti Saya ulang kali. Percotan graviti ialah 9.81 meter per second. So unit bagi berat ialah Newton ataupun kilogram meter per second. Okay, berat merupakan kuantiti vektor. Sebab apa? Ada meter per second tu iaitu percotan. Percotan ialah kuantiti vektor. Dan berat sesuatu objek berbeza dalam daya graviti yang berbeza Maksudnya kalau daya graviti yang berbeza, contohnya mengikut saiz planet. Bumi, bulan, mustari, apa lagi kamu tahu planet lain. Semakin besar planet tu, semakin kuatlah graviti dia. Okay, seterusnya W sama dengan mg So M ialah jisim, G ialah percutan graviti, W ialah berat So ingat, untuk cari dia punya USI senang saja Contoh, jisim objek sama dengan 100 kg. Sebab dia dengan percutan graviti ialah 9 point. Tak tukar lagi 9.81 meter per second. Nanti kita tukar lah. Okay. Dan percutan graviti bulan ialah 1/6 daripada ini. Sebab 1/6 maksudnya 1/6 darab dengan 9.81. Betul? Kalau 1.50 tadi pukul dah. Gravity R. Alhamdulillah. Sejuk pula dia. Nanti kau pasal akses ni sejuk bila. Okay. Meter per second. Okay, itu bulan. So, berapakah berat objek di bumi? Kalau berat objek di bumi, darablah 100 kg darab dengan 9.81. Betul? Apa? Exact. 981 Newton. Lepas 100 darab dengan 1.6 Ini di bulan 2.5. Okay, nampak? Senang kan? Dan Kita boleh 10 lah. Alright. Dah habis berat. Ada lagi tak? Kita tinggal. itu Itu je kan? Senang berat. So next topik kita akan masuk tajuk yang ketiga lah. Bab yang ketiga. Right. Ada soalan sekarang ni untuk bab kedua? Mudah kan? Okey. So kita dah belajar dua bab Bab pertama pengukuran, bab kedua ialah daya dan gerakan satu Kalau tuan kita nak ajar daya gerakan satu semua sekali. Nota yang kamu cikgu bagi kepada kamu, modul tu, ingat lagi modul yang putus state tu, ada kan?
Ada. Tolong selesaikan modul dalam tu soalan dia. Okay, tolong buat soalan-soalan tu. Kalau kamu tak buat soalan-soalan tu, kamu tak tahu apakah masalah kamu. Bukan masalah soalan, bukan masalah cikgu, masalah kamu. Kalau tak buat soalan tu, kamu tak tahu apa masalah kamu. Kamu hebat ke, pandai ke, kamu ok ke, kamu tahu. Buat soalan. Dan untuk praktikal ni, tolong buat selesaikan bab 1. Bagi cikgu lah, kalau nak belajar bersungguh, belajar pandai, buat satu per satu. Clear by page. By phase. Phase pertama, bab 1. Phase kedua, bab 2. Selesaikan. Kalau kamu buat soalan, kamu buat dia punya soalan, lepas tu pandu pada jawapan yang betul, maka itulah menunjukkan hasil yang kamu belajar, kualiti kamu belajar tu dapat masuk dalam otak kamu lah. Tak mestinya kamu buat satu ni, mungkin kamu ada soalan yang lain. Dalam buku rujukan pun kamu ada kan. Ada Nish, ada buku rujukan kamu kan, tengok soalan dalam buku rujukan pula. Tengok soalan ni pula, tengok yang kawan-kawan punya. Kalau kawan-kawan kamu ada buku lain, minta pinjam jap, translate jap, buat soalan tu. Clearkan phase by phase. Setiap bab berbab. Bab 1 saya dah mahir cikgu. Ukuran. Know-how cikgu. Bagi soalan ukuran mesti saya dah settle cikgu. Bagi bab soalan berdayakan, saya buat settle cikgu. Sekarang ni masuk bab 3. Kita ada berapa bab? So bab 3 ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kegravitian. Kegravitian adalah tajuk yang baru bagi KSNM. So kegravitian tolong baca dalam buku teks kamu. Cikgu mungkin boleh pandukan kepada buku teks kali ni sebab ini adalah tajuk baru. Nota cikgu ada yang bahagian kegravitian. So kita minta kau orang belajar tu. Okey, yang lain. Yang orang tadi ada 14. Masih kurang lah. Orang keluar. Yang lain ni hidup lagi ke ni? Cuba angkat tangan. Raise hand, bukan angkat tangan dalam tu dah. Saya tak boleh tu. Kau angkat tangan dalam tu. Masih hidup lagi Kan dah tidur dah. Okay, so kalau boleh faham. Alhamdulillah. Nak chatting dulu. Baca. Okay, ada soalan? Kita tamat dulu lah. Kita akan tamat sebentar. Okay. Cikgu harap yang pastinya kita dalam pandemik ni, cikgu lagi motivasi sikit. Anggaplah ini adalah satu benda yang bertuah bagi kamu. Kamu boleh belajar melalui online. Ingat apa-apa pun terjadi adalah atas diri masing-masing. Kamu nawaitu kamu nak belajar. Nawaitu kamu tak belajar, cikgu tak boleh nak buat apa-apa. Okay? Pastikan apa yang kita buat ni pastikan berhasil. Right? Jangan batu di tepi tangga. Naik tangga habis. Tak nak elok. Kalau boleh naik tangga pastikan ada peluh keluar. Maknanya ada selamat, hasil dia dah kurus badan. Faham tak? Mesti ada hasil dan kualiti dia. Okay? Itu sahaja cikgu rasa untuk hari ini. Okay, terima kasih kerana kamu meluangkan masa.